Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadratil habibil mustafa wa ala azwaji wa ali wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan percakapan ialah firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk amalan ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala perkara yang diadakan dalam agama tidak bersandarkan kepada dalil adalah menyeleweng. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan segala yang menyeleweng itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan segala kesesatan itu membawa ke neraka Allah Subhanahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul 'ashr, yakni 'ashra Zulhijjah. Qila wala misluhunna fi sabilillah, qala wala misluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu biturab. Sebaik-baik hari-hari yang terbaik atas dunia hari ini ialah hari 10 ataupun 10 hari, iaitu ialah 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, adakah tak sama dengan berperang fi sabilillah? Wala misluhunna fi sabilillah. Sabda Rasulullah SAW, tidak sama 10 hari tersebut dengan berjuang, berperang di medan perang, kecuali lelaki yang melumuri tubuh dia dengan tanah ataupun ditafsir sebagai mati syahid. Pergi perang fisabilillah, kemudian dia syahid, barulah lebih baik amalan tersebut daripada amalan-amalan pada 10 hari daripada awal Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni ambil isu semasa khutbah Jumaat baru ni lepas dah tu imam baca hadis ni ataupun tajuk ni, galakkan beramal pada 10 hari awal daripada Zulhijjah. Dan kita hari ni berada pada 27 Zulqa'dah. Kita lebih kurang ada 3 ataupun 2 hari lagi untuk kita menyambut hari-hari yang terbaik untuk kita beribadat kepada Allah, iaitu pada 1 hingga 10 Zulhijjah insya-Allah. Dan perkara ini juga jarang dibincang. Seolah-olah kita terlepas pandang mungkin dengan kelebihan 10 hari daripada bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW bersabda tadi, tak ada hari-hari yang terbaik atas muka bumi hari ini, atas dunia hari ini, kecuali 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan kita tengok apa kelebihan dia insya-Allah. Boleh kita bulan depan insya-Allah. Baik, kalau anak murid buat kitab lah ke, ambil tak sikit, ni anak murid tak ada kitab seorang, jadi kita sikit tajuk-tajuk yang semasa kalau ada. Lepas tu kalau tak ada, kita baca kitab. Ada setengah tempat tidak boleh baca isu semasa, sebab dia bawa umur kitab je. Kata, anak tangguh balik kampung ustaz, nak berhabis kitab ni. Jadi dia maruh cakap hal lain, nak baca kitab dia. Jadi kita ikut lah, tak ada masalah insya-Allah. Tapi kita tengok ni tajuk penting juga. Fadlu 10 Zulhijjah,
kelebihan-kelebihan pada 10 awal daripada Zulhijjah, dengan maksud 1 hingga 10 Zulhijjah. Annallaha ta'ala aqsama biha, yang mana kita kata 10 Zulhijjah itu, 10 awal Zulhijjah itu hari-hari yang terbaik kerana Allah SWT bersumpah dengan 10 hari-hari tersebut. Wa idza aqsamallahu bisyai'in dalla ala azamil makanatih wa fadlih. Apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu perkara, maka menunjukkan kepada kita perkara tersebut sangat utama ataupun sangat hebat fadilah dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar pun hebat kerana amalan tersebut, amalan pada waktu fajar disaksikan oleh malaikat yang tukar giliran kerja antara malaikat malam dengan malaikat siang. Mereka bertukar pada masa subuh. Dan waktu subuh juga waktu mustajab doa. Dan waktu subuh juga waktu orang baru nak tidur. Jadi kita bangun untuk beribadat kepada Allah. Itu di antara waktu penuh keberkatan. Maka Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar. Maka barang siapa yang menyembah Allah pada ketika fajar, beribadat pada waktu pagi tersebut, maka dia termasuk orang yang merebut peluang waktu keemasan untuk beribadat kepada Allah. Walayalin ash, dan malam-malam yang 10. Walayalil ashri hiya ashru Zulhijjah. 10 malam yang Allah bersumpah itu demi 10 malam ataupun demi malam-malam yang 10, maka dengan maksud 1 hingga 10 Zulhijjah, yang kita akan jumpa 2 ataupun 3 hari akan datang. Wa hadza ma alaihi jumhurul mufassirin wal khalaf, dan inilah pendapat jumhur ataupun majoriti di kalangan ahli tafsir. Bila Allah Ta'ala bersumpah walayali ashrin, maka dengan maksud demi sesungguhnya 10 hari terawal daripada Zulhijjah. Maknanya bila kita tahu yang Allah bersumpah dengan maksud 10 Zulhijjah itu penuh dengan keberkatan dan amalan yang penuh diganda amalan tersebut ataupun ganjaran. Maka bagi orang yang nak jadi hamba Allah, bila Ta'ala kata, seolah-olah Ta'ala sebut mu kena ambil peluang pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu dengan amalan yang dilipat ganda ataupun bersungguh, ataupun penuhi dengan 10 hari awal itu dengan amalan yang orang panggil padat. Jangan ada ruang lalai di situ. Maknanya bersungguh benar kita untuk beribadat kepada Allah, khususnya setahun, ialah pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Begitulah disebut dalam tafsir Ibn Katsir rahimallahu anhu. Yang kedua, 10 daripada 1 hingga 10 Zulhijjah juga annaha al-ayyamul ma'lumati, annaha al-ayyamul ma'lumatu allati syara'a fiha, sesungguhnya pada hari-hari yang disebut tadi disyaratkan padanya zikruha, untuk berzikir, untuk beribadat kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada 1 hingga 10, antara 10 hari tersebut juga salah satunya iaitu pada 10 Zulhijjah, maka ada satu ibadat yang dikhususkan pada hari tersebut. Apa dia? Min bahimatil an'am, sembelih binatang ternakan dengan maksud korban. Maknanya dalam pada 1 hingga 10 Zulhijjah itu kita ada ibadat dipanggil manasik. Kita ada ibadat manasik. Ibadat manasik ni khususi kepada buat haji dengan reban. Dia panggil tu manasik. Tu inna
Inna solati wa nusuki, dalam doa iftitah, sesungguhnya ibadat sembahyangku wa nusuki, dan nusuk aku. Nusuk tu ibadat nusuk apa dia? Ibadat haji, umrah, sembelih binatang korban. Tu istilah khusus kepada 3 jenis ibadat tersebut. Maka tempat lain tak ada. Termasuk juga orang yang buat haji 10 Zulhijjah juga, daripada 9 Zulhijjah tu bermulanya kerja haji mereka, wukuf di Arafah. Maka dalam 1 hingga 10 Zulhijjah tu banyak ibadat terkumpul di situ. Tak ada pada bulan-bulan lain. Sebab tu mana siapa 1 hingga 10 Zulhijjah masa ataupun waktu hari-hari yang sangat besar fadilat dia untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Bagi orang beriman ataupun orang yang yakin percaya sungguh dengan kehidupan akhirat, maka pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni dia ambil peluang sungguh untuk beribadat sungguh-sungguh kepada Allah. Ini sifat orang beriman. Jangan, tak ada beza kita setahun subuh dulu duduk. Bulan puasa kejap tu pun 1, 2, 3 bulan Ramadan je mari sejik. Lepas tu tak mari pula. Lepas tu jeng. Ni kuliah tak mari. Main terawih mari. Tapi 3 hari lah mari. Ramai penuh. Kan sedap kalau kuliah ramai tu. Malam pertama Ramadan tu kuliah gitu semua orang. Oh sedap. Tak gicang tak ada apa. Mari kuliah semua. Ni rasa sedap gicang tak pula pada kuliah. Dah orang tak apa nak mari. Allahu Akbar. Ambil peluang ni. Ni baca ni supaya kita jadi motivasi, semangat untuk beribadat, khususnya pada tahun ni bermula 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Kita gandakan amalan ibadat kita insya-Allah. Yang ketiga, di antara tanda dalil awal bulan Zulhijjah 1 hingga 10 ni adalah waktu yang sangat comel molek untuk kita beribadat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahada laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Yang mana Nabi bersaksi bahawa 10 hari awal daripada Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang paling afdal, yang paling molek untuk kita beribadat kepada Allah. Fa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, fadlu ayyamid dunya ayyamul ash. Ada yang kita baca tadi. Apa dia? Sebaik-baik hari di atas dunia hari ini untuk kita beribadat kepada Allah ialah 10 hari terawal, yakni Ashru Zulhijjah, 10 hari awal daripada Zulhijjah. Kila wala misluhunna fi sabilillah, tak sama ke dengan kita berjuang fi sabilillah? Qala, sabda Nabi, jawab Nabi, wala misluhunna fi sabilillah, tak sama dengan berjuang, berperang dengan fi sabilillah, berjuang di medan perang, illa rajulun affar wajhahu bit-turab, kecuali lelaki yang berlumuran muka dia dengan debu, dengan maksud dia tu syahid dah, guling dah atas padang pasir. Maksudnya perang sabir sehingga mati syahid, barulah amalan tersebut lebih afdal daripada amalan 1 hingga 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan kau semangat beramal. Nak amalan mana? Kita tengok insya-Allah. Banyak hadis di antaranya amalan banding dengan jihad fisabilillah. Dalam hadis yang lain riwayat Ibn Hibban hadis 4639 ataupun dalam Mustadrak Imam Hakim juzuk 2 jilid 2 muka 174 disebut idzan yuqaru jawaduka wa tashhidu, kecuali mungkin perang fisabilillah sehingga kudamu mati dibunuh dalam perang tersebut dan mu juga syahid, barulah
amalan tersebut lebih hebat, lebih mulia, lebih banyak ganjaran dia daripada amalan-amalan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Apa makna tuan-tuan? Mana hebatnya fadilah untuk kita beribadat kepada Allah semenjak 1 hingga 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita akan jumpa insya-Allah tahun ni. Ni kita mari bincang malam ni supaya kita semangat. Maknanya kita bersedia untuk padatkan sungguh 10 hari tersebut dengan ibadat kepada Allah. Bukan tak kerja buat, padahal mari duduk sini 10 hari iktikaf siang malam. Jangan. Kerja juga ibadah. Kerja juga ibadah. Cumanya kita gandakan dengan amalan-amalan sunat yang lain. Seumpama kita sembahyang berjemaah 5 waktu, tak miss. Seumpama kita baca Quran pagi petang, serupa dalam bulan puasa juga. Dan kita banyak sedekah dan seumpamanya. Royak awal, takut mu kena dah nak mendapat pergi sendiri, royak kakak tak sedar. Royak awal. Dapat kena beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Segala amalan khusus tak ada pada 1 hingga 10 Zulhijjah, tak ada. Kecuali amalan-amalan biasa, cuma kita gandakan supaya jangan sia-sia pada hari-hari tersebut. Itu secara ringkas. Dan ada tambahan hadis yang lain dikatakan wal amala fihinna, dan amalan dalam 10 hari awal daripada Zulhijjah itu yudha'afu sab'ami'ati di'fin, sehingga 700 kali ganda daripada amalan pada hari-hari biasa. Tu hebat dah tu bagi orang yang nak cari harta akhirat. Puasa dapat 700 kali ganda. Allah, kalau ada pelabur orang lagu tu atas dunia hari ni, habis kita ubuh situ belaka, kita melabur situ belaka. Seria boleh RM700. 10 ria berapa bagi? 7,000. 7,000 berapa? Kalau 10 ria 70,000. 100 ria 700,000. 1,000 ria 7 juta. Melabur. Allah, tak ada atas dunia begitu. Kalau ada bakali pakat makan ikan singgah Melaka, jimat nak melabur sebab dividen banyak. Tapi akhirat nengok belaka. Tak mari pergi sejik tu. Maksudnya 10 hari awal Zulhijjah 1 hingga 10 tu jangan tinggal kuliah. Kena mari seumur. Kecuali ustaz bincang tak. Masa tu bakal disuruh makan tau. 1 hingga 10 Zulhijjah. Cuba dia ni aku kuat itu mari kuliah. Gantung janda. Tidak tinggal kau. Mudah kamu hari tu. Muslimin-muslimat rahmatullah. Itu di antara kelebihan-kelebihan 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan dalam bulan Zulhijjah 1 hingga 10 juga anna fiha yaumun Arafah. Padanya juga ada satu hari dipanggil hari Arafah ataupun hari wukuf. Ini juga antara hari yang penuh keberkatan ataupun doa mustajab ataupun amalan digandakan oleh Allah Ta'ala. Wa yaumu Arafah yaumu hajjil akbar. Hari Arafah merupakan hari haji yang akbar. Wa yaumun maghfiratuz dzunub, dan merupakan hari yang wa yaumu maghfiratuz dzunub, hari yang merupakan apa nama ni, Allah Ta'ala menunggu-nunggu taubat daripada hamba-hamba dia. Hari yang untuk kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Wa yaumul 'itqi minan niran, dan bila kita beribadat, bertaubat kepada Allah khususnya pada hari Arafah 9 Zulhijjah tu, maka dijanjikan dengan kita dibebaskan daripada azab neraka. Walau lam yakun fi 'ashri Zulhijjah illa yaumun Arafah lakafaha dzalika fadla. Kalaulah hak lain ni 1 hingga 8 Zulhijjah ni tak ada benda serupa dengan hari biasa, kecuali ada hari 9 Zulhijjah saja je, yang mana fadilat dia sangat besar.
maka mada dah kepada kita sebulan tu pada hari Arafah tu saja dah untuk kita ganda ataupun untuk kita dapat amalan yang diganjarkan dengan ganjaran yang digandakan oleh Allah, ataupun doa yang mustajab, ataupun saat yang sangat berkat di sisi Allah. Sebulan tu ada sehari Zulhijjah tu saja, hak lain sama je ibadat dengan hak lain, maka mada dah di situ untuk kita sungguh beribadat kepada Allah. Sebab tu 9 Zulhijjah ni bagi orang yang tidak mengerjakan haji, yang bukan duyufur rahman, maka sangat-sangat dituntut supaya berpuasa. Dan ketika berpuasa itulah doa mustajab pada hari biasa, apatah lagi pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dia gabung beberapa sebab ataupun beberapa saat yang sangat mustajab, yang sangat berkat. Yang pertama 9 Zulhijjah yang terkenal sebagai hari yang penuh keberkatan, digandakan amalan. Yang kedua, pada masa tu kita puasa, doa mustajab dah puasa. Hari 9 Zulhijjah tu doa mustajab pula. Dua sebab, dua masa yang sama doa sangat mustajab. Sebab tu bertaubat sungguh dan doalah apa yang kita hajat pada hari tu 9 Zulhijjah, dalam keadaan kita khususnya berpuasa kepada Allah. Sebab tu jangan tinggal puasa pada 9 Zulhijjah. Allahu Akbar. Tu banyak 1 hingga 10 Zulhijjah tu banyak tempat-tempat yang sangat mustajab doa dan diganda amalan kebajikan. Sehingga kan tak ada dah kelebihan lain kecuali 9 Zulhijjah, hari wukuf je. Mada dah untuk kita rebut peluang untuk kita beribadat bersungguh-sungguh kepada Allah. Allahu Akbar. Yang kelima, awal lagi. Tak sedap ke tajuk ni? Mengatuk belaka ke kerja berat belaka? Buah sawit tak ada orang kita kebun sawit ke ada, kecuali jenis yang baru lah mengatuk sabuah pikul kelapa sawit tadi ustaz. Sawit mahal ni kan, tapi ujung-ujung tak ada dah buah kurang. Baik, muslimin-muslimat rahimakumullah. Ke kayu basikal pagi tadi ke? Kayu basikal pagi tadi ke? Dengan YBC ke dah? Ke mungkin mana ngatuk ke cerita tak sedap nak wayak pun mudah-mudahan semangat dah. Ngatuk pun tak apa, semangat tunggu untuk 1 hingga 10 Zulhijjah insya-Allah. Anna fiha yaumun nahar. Sesungguhnya dalam 1 hingga 10 Zulhijjah itu ada hari reban, waktu reban. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar. Sebesar-besar fadilat amalan pada hari-hari yang di sisi Allah Ta'ala ialah hari reban. Summa yaumul qar. Apa nama ni? Sebab tu dalam bulan Zulhijjah khususnya 1 hingga 10 tu hari reban termasuk hari 11, 12, 13. Ibadat-ibadat ni tak ada pada bulan-bulan lain. Mana sabalah Allah Ta'ala bersumpah apa nama ni, walayali wal ash. Apa nama ni, awal-awal itu Allah Ta'ala bersumpah apa dia, wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan demi 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Sebab pada bulan Zulhijjah ni terkumpul antaranya hari wukuf 9 Zulhijjah, yang ke-10 hari raya pula, yang bulan lepas Ramadan Raya 10 Zulhijjah hari sembelih binatang korban. Maka tiga-tiga perkara ni tak ada pada hari lain kecuali pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Sebab tu awal Zulhijjah ni sangat berkat di sisi Allah Ta'ala dan sangat mustajab doa dan amalan digandakan oleh Allah. Sebab tu Nabi sebut sebesar-besar hari yang digandakan amalan dia pada atas dunia hari ini ialah pada 10 awal daripada Zulhijjah. Mudah-mudahan kita tunggu belaka tahun ni biar kita semangat
Sebab kita tahu dah untuk kita gandakan ibadat kita pada 10 hari, khususnya 10 hari Zulhijjah itu, 10 hari awal itu. Allahu Akbar. Sebab apa yang hebat sangat fadilat pada 10 hari daripada awal 10 Zulhijjah? Ijtima'u ummahatil ibadat fiha, berkumpul segala ibu ibadat pada 10 hari tersebut. Sebagian tersebut ada apa dia? Hari wukuf, lepas tu hari raya haji, lepas tu hari sembelih binatang korban. Hari-hari lain, bulan lain tak ada amalan ibadat ni, yang termasuk kita panggil nusuk. Maka nusuk terhimpun sini. Apa dia? Haji, umrah, sembelih binatang korban ataupun kurban. Hak lain tak ada ibadat nusuk yang kita baca inna solati wa nusuki dalam doa iftitah. Inna solat, semayang ada berlaku kat mana-mana, tapi wa nusuki, ibadat nusukku tak ada kecuali pada bulan Zulhijjah, antara 1 hingga 10 Zulhijjah tersebut. Itu besarnya fadilah awal daripada 10 Zulhijjah. Allahu Akbar. Sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Al-Fath, wallazi yazharu anna sababa fi imtiyazi ashri Zulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fi. Sebab apa? Yang mana kita nampak ataupun kita tahu sebab istimewanya 10 hari daripada awal Zulhijjah ini, kerana pada situlah berkumpul, berhimpun segala ibu ibadat bagi kita. Sebagaimana tadi, apa dia? Puasa pun kita sunat puasa daripada 1 hingga 9 tu termasuk hari Arafah. Lepas tu di situ juga berkumpulnya apa dia? Hari raya, di situ juga berkumpulnya hari Kurban, di situ juga berkumpulnya ibadat umrah dan haji. Maka semua 5-5 tu kumpul habis situ, tak ada tempat lain. Sebab tu 10 hari awal 10 hari terawal daripada Zulhijjah sangat-sangat besar fadilat dia kepada hamba Allah yang yakin hidup di akhirat akan datang. Maka dia kejar sungguh untuk melabur pada 10 hari tersebut. Allahu Akbar. Dah kita tahu dah hebatnya ganjaran-ganjaran atau masa waktu pada hari tersebut. Maka macam mana persiapan bagi orang beriman untuk kita supaya boleh beribadat sungguh dan ibadat kita diterima oleh Allah pada 10 hari awal tersebut? Maka kita ada disiplin-disiplin yang kita perlu buat sebagai orang beriman. Yang pertama, at-taubatus shadiqah. Hendaklah kita bertaubat daripada sekarang sungguh-sungguh kepada Allah. Barang siapa yang fasik, maka Allah tutup jalan kebaikan kepada dia. Apa maksud fasik? Mengekali dosa-dosa, walaupun dosa kecil kita kekal, ataupun buat sekali je dosa besar tapi tidak bertaubat kepada Allah, termasuk fasik. Bila fasik ni, Allah Ta'ala sempitkan ruang untuk kita beribadat kepada dia. Kita jadi lalai semua tu, takut dah apa nak mari sejid tu. Bila orang start kuliah, ada semua masyarakat. Ada semua masyarakat. Waktu kita bimbang, maka bertaubatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Kalau orang beriman, kita tafsir bebas, maka hendaklah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Maka bertaubat ni hanya layak ataupun mampu orang yang beriman saja. Orang munafik, orang syirik, orang kafir, dia tidak akan bertaubat kepada Allah sebab hati dia keras. Maka kita nak bukti kita ni orang beriman kepada Allah, kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Khususnya sebelum kita masuk ataupun kita jumpa dengan 1 hingga 10 Zulhijjah akan datang. Mulai sekarang kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Bertaubat ni guna apa dia? Yang pertama, wal azmul akidu ala ruju'i ila Allah. Kita kembali berjanji dan bersungguh-sungguh, bercita-cita, berusaha untuk kembali taat kepada Allah. Selepas kita menyesal kejahatan kita hak buat dah,
Dan kita iktiraf, kita mengaku depan Allah, ya Allah, aku berdosa sungguhmu kepadamu, ya Allah, aku buat dosa-dosa ni. Kita kabur Allah, walaupun Allah Ta'ala sifat dia maha mengetahui. Kita kabur, aku buat gini, aku berdosa kepadamu, ya Allah, aku durhaka kepadamu, ya Allah, maka aku menyesal, ya Allah. Kita mengaku depan Allah, kita menyesal sungguh. Dan kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita sungguh. Dan kita berjanji, kita tak berbuat dah dosa tersebut. Dan kita nak kembali taat sungguh-sungguh kepada Allah. Itu di antara syarat-syarat taubat. Fa fit taubati falahun lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Maka dengan taubat tersebut merupakan sebab seseorang hamba itu dia akan selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia, dia tidak akan melakukan dosa dah kepada Allah. Selamat akhirat, dia selamat daripada murka Allah. Itu selamat yang sah. Selamat yang sebenar, selamat yang hakiki di akhirat akan datang. Maka bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Al-azmul jadu ala tinami hadhil ayam. Maka kita sungguh-sungguh nak rebut peluang untuk beribadat sungguh-sungguh pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Kita niat bercita-cita pada sekarang dah. Dan doa sungguh-sungguh kepada Allah supaya beri ruang kepada kita masa lapang, sihat tubuh badan, ada tenaga, ada kuasa, ada kemampuan untuk kita ganda sungguh-sungguh dan istiqamah sungguh-sungguh ibadat kita, khususnya pada 1 hingga 10 Zulhijjah akan datang. Daripada sekarang kita semak niat kepada Allah dan minta Allah Ta'ala tolong daripada sekarang. Tu adab kita sebagai hamba kepada Allah. Sebab kita la haula wala quwwata illa billah. Tak ada kuasa dan daya upaya untuk kita beribadat ataupun memberi ketaatan kepada Allah kecuali dengan kehendak dan kemauan Allah Ta'ala. Allahu akbar. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala kata mereka yang bersungguh-sungguh kepada aku, beribadat, bertaubat, menghambakan diri kepada aku, nescaya aku akan sungguh-sungguh memberi hidayah. Maksudnya pimpin, dorong, tolong hamba tersebut supaya boleh beribadat dan sempurna ibadat, dan ibadat diterima oleh aku, insya-Allah. Maksudnya kita dulu sungguh. Kita sungguh. Yang pertama sekarang ni kita niat dah, aku nak tambah ibadat, nak istiqamah ibadat, khususnya pada 10 hari awal daripada Zulhijjah tahun ni. Terjanji dengan Allah Ta'ala ni, sungguh dengan Allah Ta'ala, dan kita usaha, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan hajat kita, ataupun Allah Ta'ala akan tolong kita untuk beribadat sungguh-sungguh pada 10 hari awal daripada Zulhijjah tahun ni, insya-Allah. Sebagaimana disebut, waman sadaqallaha, bagi siapa yang benar berjanji dengan Allah ataupun beribadat kepada Allah, sadaqahullah, maka Allah Ta'ala akan tolong jalan permudahkan untuk dia menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan kita kena usaha dan kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Janji awal-awal. Yang ketiga, yang paling penting ialah al-bu'du 'anil ma'asi. Daripada sekarang kita tinggal maksiat kepada Allah. Maksiat biasanya curi, zina tu kita tak dah. Tapi maksiat biasanya maksiat mata, maksiat mulut. Hari ni maksiat jari ya. Dalam WhatsApp mudah. Dalam grup kan banyak grup, alumni lah, macam-macam grup. Alumni pula peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, macam-macam jenis alumni. Situ kok sembang macam-macam. Pada dah nak baca Quran, itu bimbang. Maka kita kena stop daripada sekarang. Bicara yang memberi manfaat kepada akhirat sahaja. Itu orang zuhud. Dia tidak bercakap ataupun dia tidak setuh dak cara kecuali perkara yang ada manfaat kepada akhirat sahaja. Itu zuhud, bukan zuhud makna pakai baju utuh, baju buruk, naik motor buruk gitu. Tu bukan zuhud tu kedekut. Nak beli hak molek mahal, beli hak murah-murah udah. Beli wardi yang hak mengekoh masang. Dapur ustaz balik buat apa yuk? Asal murah. Duit banyak rugi. Hak zuhud ni orang yang tinggal perkara sia-sia, tu zuhud.
Allahu Akbar. Boleh tak? Sungguh tak nampak supaya tadi tak semangat langsung. Dan insya-Allah tahun ni kita cuba fit masa kita 1 hingga 10 ni dengan amalan sungguh-sungguh kepada Allah, beribadat sungguh-sungguh kepada Allah, khususnya sembahyang Jumaat jangan tinggal 5 waktu. Dan gimana pun kita cari masjid surau. Yang kedua, kalau masa ada kampung ni, mari sungguh-sungguh dengan kuliah dan seumpamanya. Gari isyak ni mesti kita ada di masjid, tak ada lain. Dan seterusnya amalan-amalan lain. Fadlul amali fil ashri Zulhijjah. Banyak fadilat tentang amalan pada 10 daripada Zulhijjah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamil amalis salihi fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dhalika bi syai'. Apa dia? Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih disukai oleh Allah Ta'ala kecuali hari-hari ni, iaitu hari 1 hingga 10 Zulhijjah, 10 hari awal daripada Zulhijjah. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah, perang sabit, besar lagi amalan pada 10 Zulhijjah tu daripada perang sabit? Kata Rasulullah, ya. Maknanya kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali orang di perang sabit tu dia pergi dengan batang tubuh dia sendiri, wa malihi, dan dia guna harta dia sendiri untuk perang, sama ada kuda ke kereta kebal, kira hak dia belaka. Summa lam yarja' min zalika bi syai', kuda dia tak balik, harta dia tak balik. Maksudnya kuda dia, kalau perang zaman Nabi tu kuda pun mati dibunuh, seperti kita cerita hadis awal tadi, dan dia sendiri pun terbunuh syahid di medan perang. Barulah kerja gitu, perbuatan amalan begitu lebih baik daripada amalan 10 hari terawal daripada Zulhijjah. Untuk hebatnya amalan yang diganjarkan oleh Allah pada awal 10 hari Zulhijjah. Allahu Akbar. Supaya dia kita baca dia. Dah nak sampai masa iz tabayyana laka kulla hadha, apabila kita nampak, tahu dah, jelas dah kepada kita segala kelebihan pada 1 hingga 10 Zulhijjah itu, faharra bika an takhussa hadhil ashra bimazidi inayati wa ihtimam. Maka kita rebut sungguhlah, khususnya pada 10 hari awal daripada Zulhijjah itu, dengan amalan yang digandakan. Allahu Akbar. Lepas tu kita buat amalan tersebut dengan sungguh-sungguh biar sempurna, dan kita pastikan sungguh amalan tersebut orang panggil cukup lekat, sempurna molek. Allahu Akbar. Wa antahrasa ala mujahadati nafsika bi ta'ati fiha, dan kita pastikan sungguh-sungguh pada 1 hingga 10 Zulhijjah, termasuk 11, 12, 13 tu lah, hari tasyrik tu, kita dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, dalam sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Jangan buat main-main, jangan buat lebih kurang. Allahu Akbar. Sebab saat tu saat yang sangat mulia di sisi Allah, saat yang sangat digandakan amalan di sisi Allah. Dan nak buat apa? Minal amalil lati yustahabbu lil muslim an yahrasa 'alaiha, amalan-amalan yang disunatkan ke atas setiap orang Islam pada hari tersebut ialah di antaranya ada'u
manasikil haji wal umrah. Ni bagi orang yang dijemput oleh Allah Ta'ala sebagai duyufur rahman, menunaikan manasik haji dan umrah pada 1 hingga 10 tu. Oh ni terlepas dari kita ni. Tahun ni rayuan payah. Sebab kota limited, kota sikit sangat. Orang yang register 2018 ke bawah sahaja yang diterima rayuan. Lepas pada tu tunggu tahun depan insya-Allah. Dan orang boleh haji tahun ni, orang rezeki sungguh bagi dia, sebab haji tahun ni lebih seronok daripada haji-haji lain, sebab orang kurang, orang sikit. Boleh jadi haji tahun ni jemaah haji lebih sikit daripada umrah, khususnya bulan puasa baru ni. Sebab masing-masing kota di sikit belaka, kurang belaka. Jadi seronok orang boleh haji tahun ni memang seronok. Deki rasa. Kalau boleh pergi haji tahun ni rasa macam buat umrah, orang kurang. Orang tak ramai. Jadi selesa untuk kita beribadat. Tak suka haji-haji lain. Tu rezeki mana sahabat-sahabat kita boleh haji tahun ni. Allahu Akbar. Ni di antara keseronokan orang beriman. Dia boleh buat haji, musim haji, khususnya pada tahun ni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah ialah merupakan kafarah dosa, diampunkan dosa, pengampunan dosa hingga umrah akan datang. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali dijamin masuk syurga. Sesungguhnya untuk kita buat haji, dan haji mabrur, kita pun sungguh untuk buat haji sungguh-sungguh, ataupun buat sesempurna mungkin ibadat haji. Sebab tak ada balasan kecuali syurga. Itu hebatnya ganjaran orang yang buat haji mabrur, orang yang dapat haji mabrur. Semoga Ta'ala memberi rezeki kepada kita untuk sama-sama dapat haji mabrur insya-Allah. Di antara doa, Allahumma rzuqna ataupun Allahumma rzuqni hajja baitikal haram. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku ataupun kepada kami menunaikan haji di Baitullah. Yang kedua, as-siyam. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan ni dia ada dah ganjaran dia banyak ni kecuali amalan puasa. Amalan puasa malaikat pun tak tahu, kecuali aku akan beri ganjaran berapa aku nak ganda di akhirat akan datang. Maka kita rebutlah puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Puasa ni tidak khususi, tak ada niat saja aku puasa sunat Zulhijjah, tak ada. Tapi puasa-puasa biasa, seumpama puasa hari Senin ataupun puasa sunat mutlak. 1 hingga 9 tu boleh puasa direct, tiap-tiap hari boleh. Kalau jatuh hari Senin atau hari Khamis, saja aku puasa sunat hari Senin atau hari Khamis. Kalau hari biasa, saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Itu saja. 1 hingga 9. Tak ada puasa khususi untuk 1 Zulhijjah saja aku puasa 1 Zulhijjah, saja aku puasa 2 Zulhijjah, ada. Cuma sunat kita berpuasa pada hari tersebut. Sebab hari yang sangat diganda amalan, ganjaran pada amalan pada hari-hari tersebut, amalan pada hari tersebut. Dan jangan lupa siyamu yaumi Arafah. Ihtasaba 'ala Allahi an yakfuru sanata lati qablaha wa lati ba'da. Apa dia? Puasa hari Arafah. Allah Ta'ala akan menjadikannya sebagai kafarah setahun. Bila kita puasa 9 Zulhijjah, Allah Ta'ala akan janji kepada kita akan ampun dosa kita setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Tahun yang lepas tu mudah kita faham. Dosa-dosa kita lepas dah setahun, Allah Ta'ala ampun. Dosa kecil, dosa besar kena bertaubat juga kepada Allah. Hak akan datang tu dengan maksud Allah Ta'ala jaga kita setahun akan datang ni, sehingga Arafah akan datang, Allah Ta'ala akan jaga kita supaya tidak jatuh, terjebak dengan masa tepat waktu dosa, perbuatan dosa. Allah Ta'ala akan lindungi kita semua.
jaga kita semua. Waktu honoknya kafarah. Maksudnya Allah Ta'ala akan seleweng kita, akan lencong kita. Kita mungkin ada niat nak buat dosa. Manusia dia ada nafsu. Bila mari amarah, dia mudah suka kepada dosa, bernafsu. Maka pada masa tu Allah Ta'ala akan lencong kita, buat kita sibuk ke guana ke, tak jadi buat dosa. Itu di antara maksud Allah Ta'ala ampun dosa kita setahun akan datang. Kita tak buat lagi, Allah Ta'ala ampun dah. Itu di antara tafsir ulama. Maknanya kita dijaga oleh Allah, tidak terjebak dengan dosa-dosa akan datang. Itu rebut sungguh puasa pada 9 Zulhijjah. Bagi orang kerja tak guna rent sangat orang guna rent ni dia utamakan kerja dia lagi daripada puasa sunat. Sebab kerja tu wajib untuk cari nafkah kepada diri dia dan juga orang tanggungan dia. Maksudnya kerja tu lebih aula, lebih afdal daripada puasa sunat. Bagi orang kerja pakai rent, seumpama buruh kasar, bawa kerja gaul semen dan seumpamanya, tu takdir masing-masing Sebab tu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala beri kita kerja senang, tak pakai rent, berbanding dengan kawan-kawan kita lain. Maka banyak-banyaklah ataupun kita rebut sungguh puasa pada hari tersebut. Wassalah, dan semayang, wahya min ajil a'mali wa a'zamiha wa aksariha fadlan. Khususnya semayang-semayang sunat, dan jaga semayang fardu tu dengan berjemaah. Allahu akbar. Walihadza yajibu 'alal muslim al-muhafazata 'alaiha fi awqatiha ma'al jamaah. Maka jaga sungguh-sungguh bagi orang Islam supaya khususnya pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu semayang berjemaah sungguh. Setiap waktu 5 waktu tu semayang berjemaah. Jangan mih. Jangan semayang di rumah. Kita cuba sungguh, mudah-mudahan lepas pada tu amalan semayang berjemaah 5 waktu ni di masjid surau jadi amalan kita dah. Tak payah paksa-paksa dah. Bila sampai waktu kita cari masjid surau. Bila sampai waktu kita cari masjid surau. Mudah-mudahan baru ni sebulan kita amal dah bulan puasa semayang berjemaah. Ni 10 hari awal Zulhijjah pula kita amal pula sekali lagi. Berlatih pula sekali lagi. Mudah-mudahan kita lekat sampai setahun amalan semayang berjemaah 5 waktu. Ramai lagi orang tak main jemaah ni. Ramai banding tak percaya kita tengok kedai makan ramai pada surau ni. Maka patutnya hok kedai makan tu pun kena mari main jemaah belaka. Allahu akbar. At-takbir wa tahmid wa tahlil wa zikri, semuanya sunat. Apa dia? Zikir, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila masa tahmid alhamdulillah, wa tahlil la ilaha illallah. Ni tahlil bukan tahlil orang mati tu. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Bila-bila masa banyakkan khususnya pada 1 hingga 10 saja. Wa zikri, dan zikir-zikir lain. Wa sedekah pun sama, sedekah. Banyak sedekah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un wala fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu infak, derma, sedekah ataupun hadiah daripada rezeki yang kami beri kepada kamu sebelum hari yang tidak ada lagi jual beli nak cari harta, wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada pertolongan syafaat. Bila tu? Hari kiamat. Maknanya sebelum kita mati ni Allah Ta'ala beri kita rezeki yang lebih, kita sedekah orang. Khususnya pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Banyakkan sedekah pada hari tersebut, pada hari-hari lain. Kalau hari biasanya kita buat hari Seriah, katakan rodiknya beri dalam tabung masjid setiap waktu 5 riyal sehari. Contoh tu komankan dia tu. Kalau tak ada selesai habuk, wajib wakil sangat. 5 riyal sehari semalam kita beri setiap waktu RM1. Bila 1 hingga 10 Zulhijjah, 10 riyal sewaktu. Banyak ustaz. Dah beri 2 riyal jadi 10 riyal. Kali ganda daripada hari-hari biasa. Biar lebih daripada hari biasa. Allahu akbar. Boleh dah? Maknanya sekurang-kurang kita dapat faham hari ni, malam ni kita bincang
kita biar bersemangat, cita-cita sungguh-sungguh hari ni dan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah mulai saat ini. Walaupun sebelum ni kita buat dah, kita tambah lagi pada malam ni dan seterusnya. Dan kita janji dengan Allah Ta'ala, kita nak isi sungguh 1 hingga 10 Zulhijjah tahun ni dengan ibadat yang penuh, supaya kita termasuk orang yang mengambil pemberian Allah, ataupun orang panggil apa, u'tiya min Allah, ataupun kita panggil apa, habuan yang taklah sedia kepada kita pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Kita termasuk orang yang ambil peluang, ambil manfaat kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan kepada kita 1 Zulhijjah, insya-Allah 1 hingga 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang betul-betul nak dapat kelebihan yang Allah beri, dan hamba yang membuktikan bahawa sungguh-sungguh kita taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, segala amalan kita atas dunia hari ini, dan menjadi tanda ataupun siji kepada Allah Ta'ala yang kita hidup atas dunia dengan ketaatan sungguh-sungguh kepada Allah, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi